Di Korea, cecair vape bernikotin dicukaikan pada kadar RM6.30 per mililiter, manakala di Filipina pada kadar RM3.50 per mililiter. Indonesia pula memilih sistem cukai secara menurut nilai pada kadar 57% daripada nilai jualan. Kerajaan pada 1 Januari tahun ini mengenakan duty excise pada kadar 10% ke atas semua jenis peranti rokok elektronik dan e-cecair bersamaan 40 sen per mililiter. Kadar cukai tersebut disifatkan masih terlalu rendah ketika beberapa negara di rantau ini mengenakan cukai terhadap e-cecair yang jauh lebih tinggi. Lantas menerusi bajet 2022, kerajaan meningkatkan kadar cukai bagi setiap mililiter cecair nikotin kepada RM1.20 bermula 1 Januari 2022. Bagaimanapun, apa yang ingin dikupas hari ini bukanlah pulangan yang bakal diterima kerajaan hasil cukai produk tersebut. Namun, sejauh mana pelaksanaan duty excise terhadap rokok elektronik dan cecair bernikotin ini mampu mengurangkan atau memberhentikan ketagihan terhadap rokok, atau ia bakal memberi kesan buruk dengan membentuk ketagihan nikotin yang baharu, ekoran bersifat rekreasi, suka-suka dan sukar dikawal. Cukai rokok, kesihatan rakyat bukan keutamaan? Please, this is a serious issue. Bukan semua perkara yang dikatakan sebagai naluri itu adalah satu sebab untuk kita mengatakan ia benar. Membincangkan topik ini selama 1 jam, kita punya satu panel di studio dan 2 di Skype. Saya perkenalkan panel kita di studio pada petang ini. Assalamualaikum dan selamat datang kepada Profesor Datuk Dr. Lokman Hakim Sulaiman, Profesor Kesihatan Awam. Assalamualaikum, Prof. Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof, kerana bersama dengan analisis pada petang ini. Terima kasih kerana sudi menjemput. Ya, dan di talian Skype kami bawakan Profesor Madya Dr. Muhammad Haniki Nik Muhammad, pensyarah Madya Kuliah of Pharmacy IIUM, dan juga Dr. Winsy Boy Kerting, pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Korporat College Universiti Tunku Abdul Rahman. Selamat datang kepada kedua-dua panel kita. Mungkin pada hari ini saya mahu memulakan soalan kepada panel kita di Skype terlebih dahulu, iaitu Dr. Winsy. Doktor, soalan pertama saya ini agak panjang kerana saya perlu memberi satu latar belakang dan fakta yang jelas kepada penonton kita berkenaan situasi penggunaan vape semasa bukan sahaja di Malaysia namun juga di seluruh dunia. Kajian daripada Grand View Research meramalkan saiz pasaran vape global akan mencecah 67.31 bilion dolar Amerika atau 270.10 bilion ringgit menjelang 2027. Angka ini sekaligus mencatatkan kadar pertumbuhan terkompaun tahunan sebanyak 23.8% dari segi hasil antara 2020 hingga 2027. Industri vape di negara ini pula diramalkan turut berkembang sehingga 2.27 bilion dolar ringgit dengan 3,300 perniagaan terbabit secara langsung dengan tenaga kerja lebih 15,000 orang sekaligus menjana hasil tambahan berjumlah 300 juta ringgit jika cukai vape diperluas. Soalan saya, Dr. Winsy, adakah angka-angka lumayan ini berbaloi dengan melihat beban kos rawatan penyakit yang disebabkan merokok tembakau kini yang dijangka bakal mencecah 7 bilion ringgit menjelang 2025. Belum lagi vape yang tidak kita ketahui infonya setakat ini. Doktor. Dari pandangan saya tadi angka-angka yang dicakap tadi memang interesting lah, memang sangat tinggi. Tapi sebenarnya kita jangan tengok dari segi ekonomi saja. Yang paling penting tengok daripada rakyat punya kesihatan. Dengan figure-figure yang tinggi ini, adakah berbaloi untuk ganti balik kesihatan rakyat ke tak? Sebab macam rokok putih, you boleh tengok sekarang banyak orang sakit pasal merokok, and then guna vape ini semua, adakah dia boleh membagi orang sihat tak? Sebenarnya dia tidak bagi orang sihat, dia akan jejas orang punya kesihatan. So dari angka-angka ini dengan pekerjaan yang boleh
dibuat di-create daripada vape industri ini sebenarnya tidak berbaloi sebab dari segi kesihatan rakyat Malaysia sudah dijejas, and then last akan buat banyak kita punya rakyat dari lagi segi bagi banyak beban daripada diorang punya kesihatan punya perbelanjaan. So saya tidak bersetuju dan saya rasa tidak berbaloi lah. Tapi Doktor, selaku pakar ekonomi yang melihat situasi semasa, adakah benar industri vape kini menjana keuntungan yang tinggi dan negara akan memperoleh pendapatan yang lebih lumayan dengan mengenakan cukai terhadap industri ini, Doktor? Dari kita punya Malaysia ekonomi, vape industri saya rasa dia akan ada dia punya role sangat kecil saja. So dari segi ini walaupun dia akan ada sikit kesan ekonomi, tapi akibat daripada penggunaan vape, saya rasa dia punya akibat lagi besar, lagi bahaya dan kita dapat keuntungan ekonomi sekarang. Kalau kita tengok sekarang, yes, kita ada bantuan dalam pembangunan ekonomi, tapi kita kena tengok jangka panjang. Kita kena tengok rakyat kita punya kesihatan, kita kena tengok kita punya environment. Adakah dia berbaloi tak macam ni? So dari segi saya tak rasa dia boleh tingkatkan hasil negara lah. Doktor, adakah relevan menjadikan keadaan negara yang sedang berdepan dengan krisis ekonomi akibat pandemik, maka pendekatan dan pendapatan baharu perlu dirangka, termasuklah mewartakan segera undang-undang melibatkan cukai vape bernikotin ini, ekoran ia memberikan pulangan yang besar dan mudah kepada kerajaan? Tiada sektor lain lagi negara kita boleh jana pendapatan. Dari sudut pandang Doktor bagaimana? Dari segi sekarang, kita perlu tengok kita punya kerajaan sangat baik tolong kita punya rakyat Malaysia dalam krisis ini. So, you perlu tengok banyak bantuan telah berbelanja daripada kerajaan kita, tolong kita punya rakyat dalam kesusahan ini. Tapi dari segi ini, kita punya rokok putih, actually dah lama tak naik teks. So, kita punya rokok putih sebenarnya boleh dinaikkan teks, and dari kita punya kajian dalam tim kita dapatkan kalau kita naik rokok putih punya cukai, boleh dapat lagi banyak cukai yang teks ini vape saja. So kita sudah ada platform lama yang sudah buat itu cukai atas rokok putih. Kenapa kita tak mau ambil tax revenue hasil cukai daripada rokok putih? Sebenarnya kita tak payah adakan vape industri vape ini. Kita tak payah tax rate ke nak buat undang-undang baru, tapi kita kalau nak dari segi tax revenue, kita boleh dapat daripada rokok putih. Ya, baik, saya bercakap daripada Profesor Dr. Lokman. Lebih 35 pertubuhan termasuk badan bukan kerajaan, NGO dan profesional kesihatan menyatakan kekecewaan terhadap keputusan kerajaan mahu mengenakan duty excise terhadap rokok elektronik dan cecair bernikotin ini. Namun Datuk, timbulnya suara yang mempersoalkan kekecewaan ini dengan memberi hujah. Andai alasan kesihatan dijadikan kekangan, apa bezanya bahaya vape dengan rokok? Rokok juga membahayakan kesihatan. Tetapi boleh dicukaikan dan ada undang-undang khusus mengenainya. Malah suara ini dengan lantang menegur, jangan dibiarkan ada mana-mana pihak tertentu cuba menjadi Little Napoleon dalam kementerian masing-masing sehingga gagal melihat kepada realiti antara keseimbangan risiko kesihatan dan kepentingan negara. Serta undang-undang ini perlu diwartakan segera dan jangan dipersulitkan hal ini. Komen Prof berkenaan hujah individu seperti ini. Sebut Little Napoleon dalam kementerian ni, saya tak nak komen yang itu kerana saya tak tahu apa yang perkembangan dalam kementerian. Tapi apa yang disebutkan tadi, kenapa berlaku bantahan ini? Pada saya lah, saya sebagai sekarang berada di luar kementerian. Kita melihat macam tidak ada selari dengan dasar end game yang kita sama-sama bangunkan dulu. Ya. Remember, kita dulu, saya ingat, kita dah negara dah sediakan apa yang dikatakan the end game for tobacco use ini.
dan kita pada mulanya dirancang untuk berakhir pada 2045, dipendekkan lagi ke, saya difahamkan, dimaklumkan dipendekkan ke tahun 2040, memandangkan bahawa kesan yang serius yang kita hadapi sekarang ini. Jadi bila kerajaan membuat keputusan untuk mengenakan cukai excise, timbul persoalan apa sebenarnya matlamat kerajaan, ke arah mana nak kita tuju ni. Adakah kita tindakan ini selari dengan perancangan endgame yang kita telah setuju lebih awal dulu? Apa perancangan endgame? Endgame kita hendak menyelesaikan masalah pembudayaan rokok ni di kalangan rakyat Malaysia, khususnya dalam Beraja, sehingga pada tahun 2040 nanti hanya tinggal probably 5% saja rokok di Malaysia. Jadi itu isu dia. Adakah mengenakan cukai excise ni tadi selari dengan arah itu? Yang itu kita tak jelas. Kita nak penjelasan di situ. Kalau dia selari, dan bagaimana ni nak dilaksanakan bila nikotin itu sendiri adalah bahan berjadual yang dikawal di bawah atar racun. Rokok tembakau dikecualikan, khusus dikecualikan daripada atar tersebut. So sekarang ni adakah kita nak mengecualikan vape bernikotin? Itu persoalan. Kalau prinsip itu nak digunakan, maknanya kita nak mengawal di situ dasar apa yang kita gunakan dari segi peratusan cukai yang kita kenakan tadi. Dr. Wendy mengangkat, membawa satu isu yang penting. Kalau cukai ini adalah satu bentuk kerajaan untuk mendapatkan dana, kenapa tidak dinaikkan cukai rokok yang lebih besar penggunaan di negara kita ini? Dengan peningkatan cukai yang sekarang ini berada pada cukup rendah, dalam sekitar 40-45% saja. Kalau dinaikkan cukai tersebut dengan penggunaan rokok yang ramai sekarang, kerajaan lebih banyak lagi dana yang diperoleh. Tapi dengan kesan dia, bila kita naikkan cukai rokok itu sendiri, maknanya keboleh dapatan rokok itu akan menjadi lebih sukar, sebab lagi mahal. Jadi itu matlamat apabila kita katakan kenapa pencukaian itu adalah satu strategi untuk mengawal pencapaian keboleh capaian pada rokok tadi. Jadi bila cukai excise dikenakan kepada vape, dengan di bawah kerangka undang-undang mana yang kita nak pakai sekarang? Itu satu lagi persoalan. Kalau nak katalah, nak gunalah katalah pandangan daripada industri, kata penggunaan vape bernikotin ini membantu dalam mengurangkan ketagihan, maknanya itu digunakan untuk perawatan. Dan sepatutnya diletak. Bukan dibuat sebebas pada awam. Maknanya dikawal. Seperti mana yang diperuntukkan oleh Akta Farmasi. Alright. Tapi industri mana? Saya pun pelik juga bila industri rokok kata dia membantu menangani ketagihan. Apa yang dia, pada saya adalah satu paradoks. Mereka bisnes, dia jual produk tu. Takkanlah dia nak jual satu produk yang satu hari nanti akan ditolak. No, kita kena fikir kenapa strategi ini digunakan oleh pihak industri. Ya, itu berkenaan dengan apa peranan, apa stand kerajaan. Di sini pula daripada sudut kesihatannya, Prof. Datuk. Kita tahu peranti elektronik yang mengandungi nikotin ini dirujuk sebagai rokok elektronik ataupun e-sigaret, sementara yang tidak mengandungi nikotin dirujuk sebagai vape, dan komponen utama adalah bateri atomizer dan cartridge. Kandungan utama rokok elektronik pula nikotin, propylene glycol, vegetable glycerin dan bahan perisai serta pewarna. Manakala vape, kesemua yang disebutkan tadi tanpa nikotin. Maka majoriti pengguna rokok elektronik merasakan kandungan ini jauh lebih selamat daripada menghisap 3,000 racun dalam rokok tembakau. Lebih-lebih lagi, laporan Public Health England telah menyatakan rokok elektronik 95% lebih selamat berbanding rokok tembakau. Bagaimana ini, Prof. Datuk? Boleh kita pakai satu prinsip yang kalau kita mahu orang setujulah. Fungsi paru-paru itu untuk apa?
hanya untuk udara yang bersih dan oksigen. Selain daripada itu, dia akan mendatangkan mudaratan. Kurang lebih adalah relatif. Bila kata yang ni kurang daripada yang itu, adakah dia tak mendatangkan mudarat? Tetap mendatangkan mudarat. For how long? Kita tak tahu. Ya. Jadi ini pada saya adalah satu hujah yang tak boleh kita terima. Because apa juga bahan asing selain daripada udara bersih dan oksigen, kita anggap memudaratkan. Ya. Tak kira lah 1, 2, 3. Itu semua adalah bersifat relatif. Jadi pada saya, hujah-hujah sedemikian tidak boleh dipakai. Selain kecuali kalau vape dan rokok elektronik ini digunakan untuk proses pemulihan penagihan. Tapi ia mesti dikawal. Ya. Di bawah satu sistem yang jelas, di bawah undang-undang yang jelas, oleh pakar-pakar yang jelas. Bukan dikeluar bebas ikut masing-masing ambil beli kat kedai dan buat sendiri. Siapa yang pantau? Even dalam kaedah perawatan ketagihan ini adalah satu proses yang kompleks. Sebab itu bisnes, apa juga bisnes yang boleh menimbulkan ketagihan, that's the best. Because bila kamu dah ketagih, dia akan keep repeating, datang balik. Apa lagi yang sumber produk konsumer, pengguna yang menimbulkan ketagihan selain daripada rokok. Sebab bahan nikotin itu yang menimbulkan ketagihan. Jadi yang kita nak kawal itu nikotin. Tapi itu yang dijual. Baik, Prof. Disebabkan terlalu ramai kita punya peniaga dan pengguna rokok elektronik ini menggunakan fakta ataupun statistik berkenaan dengan laporan Public Health England ini yang menyatakan rokok elektronik 95% lebih selamat berbanding rokok tembakau ini. Saya nak bertanyakan Prof. Datuk, betul ke bahawa PHE fakta ini mempunyai penglibatan penajaan oleh syarikat tembakau sehingga ia dikritik hebat kerana ianya hanya berdasarkan beberapa kajian dan mempunyai pelbagai kelemahan. Tapi Prof. Datuk jangan jawab dulu. Analisis berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Haniki selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam analisis. Soalan saya sebentar sebelum kita berhenti rehat sebentar tadi kepada Prof. Datuk adalah berkenaan dengan laporan Public Health England ataupun PHE yang ramai sangat peniaga serta pengguna rokok elektronik menggunakan ia yang mengatakan 95% rokok elektronik ini lebih selamat berbanding rokok tembakau. Namun ramai yang tidak tahu bahawa laporan ini dikritik hebat kerana ianya hanya berdasarkan beberapa kajian selain mempunyai pelbagai kelemahan juga mempunyai penglibatan penajaan oleh syarikat tembakau. Prof. Datuk, betul ke? Yang itu yang kita difahamkanlah. Memang ada terdapat penglibatan daripada pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan, menyokong atau membantu dalam kajian ini. Jadi ini akan menimbulkan isu credibility kepada hasil kajian tersebut. Tapi seperti saya kata tadi lah, dalam isu kesan buruk pada kesihatan, ia merupakan bersifat relatif. Ya. Kurang atau sikit, dia tetap memberi kesan buruk pada sakit tersebut. You kata ada 95% reduction atau whatever pun, tapi for the long term effect of that 5% tu, apa yang kita tahu, kita tak banyak tak tahu. Sebab vape dan electronic cigarette ini baru dalam masyarakat. Sedangkan rokok kita ni dah beratus tahun. Jadi itu yang semasa daripada 2015 lagi saya pernah menegaskan perkara ini. We have enough evil in this world. Why we create another evil? Betul. Untuk ditangani oleh masyarakat. Ya. Kita kena faham satu konsep betapa isu rokok dan yang seangkatan dengan inilah satu-satunya bahan pengguna yang mempunyai yang dibincangkan di peringkat antarabangsa dan ada conference yang khusus untuk mengawal isu penggunaan ini. Tak ada produk konsumer lain yang mempunyai tindakan sedemikian di dalam dunia ini. Itu menunjukkan bahawa konsisten
konsisten bahawa masalah rokok dan vape ni akan berterusan walaupun you kata kurang kesan masalah kesan buruk yang daripada apa yang menggunakan bahan-bahan seperti ini. Ya. Baik, saya bertanyakan kepada Dr. Muhammad Haniki. Doktor, pengguna penjual rokok elektronik menjadikan kajian vaping and the gateway myth oleh Consumer Choice Center sebagai rujukan terhadap penggunaan produk tersebut. Ia berikutan kajian tersebut menunjukkan impak positif penggunaan vape mampu membantu perokok bertukar daripada produk tembakau. Kajian juga mendapati dengan peningkatan 1% penggunaan produk vape menghasilkan peningkatan 0.06% dalam kejayaan berhenti merokok. Penggunaan vape juga diiktiraf oleh Joachim Schulz ni, Ketua Alam Sekitar dan Radiasi di Agensi Penyelidikan Kanser WHO, International Agency for Research on Cancer, dalam ucapannya di Committee on the Environment, Public Health and Food Safety Parlimen Eropah pada Februari 2020. Dalam laporannya, Joachim Schulz berkata vape sama sekali tidak sebahaya rokok tembakau dan boleh membantu perokok tegar berhenti merokok. Ini bagaimana Dr. Muhammad Haniki? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih. Okey, ada beberapa isu di sini. Pertama, kita kena lihat kepada motif, tujuan rokok elektronik tu dihasilkan. Memang kalau gitu sejarahnya apabila dihasilkan dan dipatenkan tu oleh Hon Lik, seorang ahli farmasi dari Taiwan, China Taiwan, untuk membantu perokok berhenti. Tapi untuk kajian yang kita jalankan, kajian National Electronic Survey 2016 mendapati pada masa itu 3.2% ataupun lebih kurang 600,000 menggunakan rokok elektronik bernikotin, ya, adalah untuk sekadar sosial, rekreasi, bukan tujuan untuk berhenti rokok. Memang ada segelintir yang memberitahu kami melalui tinjauan tersebut bahawa mereka menggunakan rokok elektronik untuk berhenti. Tapi kita tahu bahawa sekarang mengikut National Health Community Survey 2019, bilangan pengguna rokok elektronik sekarang paling kurang 1 juta. 1 juta orang pengguna rokok elektronik. Dan majoriti mereka juga masih bukan menggunakan rokok elektronik untuk berhenti rokok. Ya. 2.3% mengikut kajian NECS 2016 tu adalah dual user. Apa maksud dual user? Mereka lah pengguna rokok putih yang Dr. Wensi sebut tadi. Mereka jugalah yang mengisap rokok elektronik. Betul. Apa maksudnya? Kalau mereka menggunakan nikotin daripada rokok, nikotin itu akan disampai dengan sangat cepat dan dalam kepekatan yang tinggi ke otak. Proses ini menyebabkan ketagihan berkepanjangan. Adakah ia berbeza daripada rokok elektronik bernikotin? Tidak sama sekali. Rokok elektronik juga menyampaikan nikotin ke otak dengan cepat dan dalam kepekatan yang tinggi. Malahan lebih tinggi lagi, ya, Inas, daripada rokok putih. Sebab dia boleh buat kepekatan apa saja nikotin untuk ditambah dalam cecair rokok elektronik itu, sebab dia menggunakan sistem terbuka. Nak tambah nikotin, nak tambah THC, bahan marijuana, nak tambah dadah apa pun boleh. Ya, ini yang telah didapati di negara-negara seperti Amerika Syarikat, di mana THC telah ditambah dan dalam proses pembuatan itu menggunakan vitamin E acetate yang meningkatkan risiko mendapat EVALI. EVALI ini dilakukan hujung tahun 2019 di Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah, yang menyebabkan kerosakan teruk paru-paru yang secara kekal. Ya? Tadi Dr. Wensi tak sebut, kos untuk merawat EVALI ni kita ada 2 kes yang kita dapati kemungkinan disebabkan oleh rokok elektronik. Setelah kita menghilangkan sebarang kemungkinan yang lain, berpuluhan ribu untuk merawat seorang pesakit. Jadi memang tak baloi. Okey, balik kepada laporan yang dikatakan tu. Walaupun dia daripada WHO, tapi kita lihat pada bidang keperkaraan dia. Dia bidang keperkaraan kanser, barah. Kita tahu berapa puluh tahun baru kajian menentusahkan ada kaitan di antara menghisap rokok dan kanser paru-paru. Inas tahu tak? 30 tahun. 30 tahun diperlukan untuk mengenal pasti bahawa menghisap rokok menyebabkan kanser paru-paru. Jadi, bila dia beritahu menghisap rokok elektronik
tidak menyebabkan kanser paru-paru pada masa terdekat, itu memanglah sebab kanser paru-paru memerlukan masa jangka panjang untuk berlaku, untuk didiagnosis. Jadi, bila dia kata lebih selamat tu, balik kepada Datuk Profesor Lokman, ianya adalah secara relatif. Adakah ia cepat atau lambat? Disebabkan ianya adalah satu fenomena yang secara relatifnya baru, kita perlu menunggu. Ya, adakah kita sanggup? Itu yang kita kena jawab. Adakah kita sanggup menunggu 20-30 tahun ke depan dan pada masa itu kita akan disumpah oleh generasi masa depan disebabkan tidak mengambil langkah untuk membenteras rokok elektronik pada masa ini. Dan sebaliknya mengumumkan pula cadangan untuk menjadikan dia produk yang sah melalui pencukaian. Saya rasa saya tak sanggup. Baik, Dr. Haniki, menurut Presiden Majlis Kawalan Tembakau Malaysia MCTC, Profesor Datuk Dr. Lehraj Rampal, pihaknya sejak 6 tahun lalu telah menyarankan kepada kerajaan agar mengharamkan produk vape atau e-sigaret kerana ia tidak membantu orang ramai berhenti merokok. Malangnya perkara itu tidak berlaku. Kerajaan sebaliknya mengambil pendekatan untuk membenarkan ia digunakan secara berleluasa. Doktor, benarkah Undang-Undang Malaysia di bawah Akta Racun 1952 dan Akta Jualan Dadah 1952 tidak digunakan sebaik mungkin? Okey. Kita kena lihat pada isu ni sebab ia menyebabkan penguatkuasaan. Ya. Bahagian farmasi bersama bahagian penguatkuasaan farmasi, mereka terikat dengan peraturan. Contohnya Akta Racun 92, Kawalan Dadah dan Kosmetik dan sebagainya. Ya. Dan untuk menguatkuasakannya memerlukan beberapa proses yang terperinci. Ya. Jadi mereka menjalankan rampasan. Contohnya mereka telah menyerbu premis-premis yang menjual rokok elektronik ini dan membuat rampasan sekitar 150 rampasan kalau saya tak silap mengikut sumber daripada bahagian farmasi dengan jumlah yang dirampas melebihi RM300,000 dan ada yang compound dan masih ada yang dalam peringkat analisis untuk menentusahkan terdapat kandungan nikotin atau tidak. Kerana jika ada saja nikotin, maka ia menyalahi Akta Racun. Kerana Akta Racun meletak seperti kata Datuk Profesor Lokman tadi di bawah kawalan Akta Racun 1952 kumpulan C. Tidak ada permit import yang diberikan oleh bahagian farmasi untuk mengimport nikotin bagi tujuan rokok elektronik. Ya, tidak ada. Jadi macam mana boleh bolos? Malah berleluasa. Malah berleluasa. Jadi ini adalah satu bentuk kita boleh lihat sebagai satu bentuk melawan kerajaan, ya. Tetapi disebabkan ia adalah satu industri seperti mana industri tembakau, ia menjadi satu industri mafia, ya. Dan berlaku banyak interference atau campur tangan ke dalam urusan kerajaan di pelbagai negara. Mereka seperti mana dilakukan oleh Global Tobacco Industry Interference Index yang baru dikeluarkan beberapa hari lepas. Rank Malaysia telah jatuh kepada tahap 57 daripada 80 negara, menunjukkan betapa kita ini salah satu negara yang begitu dibolosi oleh industri tembakau. Dan Inas dan penonton perlu ingat, ya, syarikat tembakau ini jugalah yang membuat rokok elektronik. Mereka sama ada mempunyai jenama sendiri atau mereka telah membeli industri-industri pembuat rokok elektronik supaya mereka mengekalkan ketagihan nikotin. Ya, sama ada daripada rokok atau rokok elektronik, dia orang tak kisah. Asalkan pengguna akan menggunakan produk mereka, terutamanya golongan muda. Kajian membuktikan bahawa rokok elektronik ini menjadi gateway, pembuka laluan kepada rokok konvensional. Kerana walaupun seseorang itu tidak pernah merokok, tapi bila dia mencuba rokok elektronik, ada yang bertukar atau mencuba rokok konvensional sama ada menjadi dual users ataupun beralih kepada rokok putih atau rokok yang syarikat industri tersebut. Jadi kita tidak ada indikasi sebenarnya yang kukuh. Kita lihat pada Cochrane Review 2021 yang baru diterbitkan. Mereka menyimpulkan bahawa tahap kualiti bukti untuk menyatakan rokok elektronik ini membantu perokok berhenti adalah pada tahap sederhana sahaja. Masih belum kukuh.
Buktinya kita mencapai tahap yang kita panggil mengikut grade GRADE recommendation itu baru sampai tahap tinggi. Tahap sederhana saja. Kualiti dan juga kuantiti kajian masih belum mencukupi. Ya, kita tahu bahawa di Amerika Syarikat bahawa satu produk syarikat rokok elektronik telah diluluskan oleh FDA untuk digunakan untuk membantu perokok berhenti. Tetapi kita perlu ingat, dia juga meminta agar produk-produk dia yang lain diluluskan. Daripada berpuluh-puluh produk yang dia cuba untuk dapat kelulusan, hanya satu diluluskan. Disebabkan dia bersifat closed sistem tertutup, tidak boleh dimanipulasi. Jadi untuk Malaysia, kita tak boleh pakai konsep ni. Kita tahu bahawa rakyat Malaysia sangat kreatif dan dia dibuktikan untuk beberapa tahun yang kebelakangan ini mereka dan diakui sendiri oleh syarikat rokok elektronik. Lebih daripada 90% produk mereka mengandungi nikotin. Jadi kita perlu benteras dan balik kepada apa cadangan asal kami adalah untuk mengharamkan supaya kita mengikut jiran-jiran kita di atas, di bawah, Thailand, Singapura, Brunei dan sebagainya. Semua mengharamkan. Kenapa kita nak pening-pening isu rokok elektronik ni dan dia masih berbahaya. Ya, selepas ini saya mau tanyakan kepada Prof. Datuk berkenaan sejauh mana Prof. Datuk melihat komitmen serta perancangan kerajaan dalam membantu perokok untuk berhenti dari tabiat itu. Analisis berat seketika, jangan ke mana. Alhamdulillah, kembali analisis. Saya terus ajukan soalan kepada Prof. Datuk. Prof, bagaimana Prof melihat komitmen serta perancangan kerajaan dalam membantu perokok untuk berhenti dari tabiat itu? Adakah ia cukup diperkemaskan saat ini? Adakah hasil kerajaan daripada cukai-cukai ini benar-benar digunakan untuk membiayai inisiatif berhenti merokok di pelbagai peringkat sektor awam dan swasta, terutamanya di peringkat penjagaan primer? Ya, saya merasakan bahawa kita kerajaan perlu beri tumpuan yang lebih pada masalah isu-isu masalah ketagihan. Kita ada masalah ketagihan dadah, kita ada masalah ketagihan rokok yang memberi kesan yang cukup besar pada kesihatan rakyat dan akhirnya memberi kesan yang besar pada ekonomi negara. Remember, bila seorang perokok tu menghadapi masalah kesihatan merokok, kesan ni bukan hanya pada perokok itu sendiri. Satu keluarga dia mungkin berhadapan dengan kesan daripada masalah yang dihadapi oleh perokok tersebut. Jadi kita perlukan inisiatif yang lebih tegas dan bersistematik dalam menangani masalah perawatan ketagihan ini. Jadi Syafina tadi bangkitkan isu peruntukan. Adakah benar untuk cukai-cukai ini disalurkan kepada usaha-usaha seperti ini? Ini satu soalan yang baik. Malah inilah asalnya cadangan mewujudkan MySihat pada satu ketika dulu. Tapi MySihat telah dibubarkan. The idea was to use this syntax untuk menjalankan aktiviti menangani masalah ketagihan rokok. Seperti yang dilakukan oleh Thailand. You need a lot of fund, perlukan dana yang cukup besar. Ini bukan kerja main-main. Jadi kalau kita serius untuk menangani masalah isu ketagihan ini, kita memerlukan dana yang besar. Dan kita daripada dulu saya rasa kementerian telah berusaha untuk mendapatkan peruntukan khusus daripada ini, tapi sistem yang percukaian dan pembelanjaan kerajaan sekarang tidak membenarkan ke arah itu. Malah dalam usaha untuk ketika mewujudkan Badan Berkanun MySihat dahulu dengan matlamat untuk menggunakan cukai-cukai daripada barangan seperti ini untuk melaksanakan aktiviti dan agenda mengawal masalah ini telah tidak diterima oleh kerajaan. Akibatnya peruntukan yang disalurkan tidak mencukupi dan kesannya tidak, orang kata macam melepaskan batuk di tangga lah. Inilah akibatnya. Because isu ketagihan ini bukan isu kecil. Satu isu besar. Bila dah melekat dalam kepala otak kita ni, memang cukup sukar untuk kita melepaskan. Sebab itu dalam strategi endgame tu, apa yang kita cuba nak tekankan adalah
untuk tidak membudayakan merokok. Ya. Normalizing the behavior of smoking, yang itu yang kita nak hentikan. Kita nak hentikan. Jadi kita cukup bimbang dengan kewujudan vape pada waktu itu, walaupun tidak ada nikotin. Sebab kemudian digembar-gemburkan sebagai satu kaedah yang seronok-seronok, sebab dia tak ada tembakau, tak ada apa, dia selamat. Anak-anak kecil pun boleh main-main Asap. Sumber asap buat bulat. Saya ingat lagi masa saya dalam kementerian dulu, kita ditunjukkan video bagaimana budak-budak kecil ni. Ini budaya tu. Yep. Yang ini yang kita bimbangkan. Sebab itu kita kata pencapaian capaian pada benda-benda macam ini hendaklah dihentikan. Bagaimana kita kawal? Sebab itu kita perlukan undang-undang. Sebab itu kita rasa kita perlu undang-undang yang komprehensif. Kita mengawal rokok, kita tidak ada akta khusus. Ia hanyalah satu peraturan, regulation di bawah akta makanan. Jadi kita dah realize isu besar. Kerana tidak ada akta khusus. Dan saya difahamkan akta itu sekarang dah sedia, boleh dibawa ke parlimen untuk diluluskan. Kalau ada usaha ke arah itu. Jadi itu yang kita nak tu. Maknanya, kalau sekalipun kerajaan nak mengenakan duty excise ni, atas kerangka apa? Yep. Atas kerangka undang-undang apa? Yep. Sebab itu kalau saya kata, patutnya luluskan akta rokok itu dulu. Terlebih dahulu. Dan kita cakap pasal apakah cukai-cukai yang perlu dikenakan supaya ia selaras dengan matlamat the end game yang kita sebutkan tadi. Jadi kecelaruan yang berlaku sekarang kita tak jelas. Itu yang banyak NGO saya rasa menimbulkan membangkitkan isu ini. Apa sebenarnya hala tuju yang kita nak pergi dengan isu-isu pencukaian dan sebagainya. Ya, saya nak bertanya kepada Dr. Wensi. Oxford Economics 2019 melaporkan pada 2018 Malaysia dianggarkan mencatatkan jumlah pelarian cukai akibat jualan rokok haram lebih 5.1 bilion ringgit berikutan aktiviti penjualan rasuah dan penyeludupan rokok haram. Penggunaan rokok haram merangkumi 59% daripada jumlah keseluruhan penggunaan rokok di Malaysia pada tahun tersebut, sekaligus menjadikan negara ini pengguna rokok haram tertinggi di dunia. Akhbar Forbes pada Februari 2020 pula melaporkan dari tahun 2011 ke 2017 jualan 35,000 penjual e-rokok dilihat menurun sehingga 26% akibat peningkatan 10% harga e-rokok. Walau dilihat ia memberi efek yang baik, malangnya di satu sisi lain, jualan rokok tembakau meningkat mendadak hampir 11%. Jadi, dan mengembalikan perokok tembakau untuk meneruskan tabiat sedia ada. Adakah kita akan melihat kesan yang sama sebaik duty excise ke atas peranti dan cecair rokok elektronik dilaksanakan, Dr. Wensi? Dari segi ini, kita tahu rokok haram yang tadi pernah cakap 59% kan. Sebenarnya report tu kita kena tengok daripada mana satu report. Report tu siapa yang buat analisis tu. Adakah metodologi dia orang detail ke tak? Ada specify betul ke tak? Ataupun report tu sebenarnya ada penjana daripada tobacco industry. So angka-angka ini actually sangat mengelirukan kita punya masyarakat, percayakan bahawa Malaysia punya illicit sangat tinggi pasal harga rokok yang tinggi. Tapi sebenarnya kita punya tim pun pernah buat analisis dan kita dapatkan sebenarnya Malaysia punya rokok haram tak itu tinggi seperti tobacco industry laporan tersebut. So lagi kita pun pernah buat analisis dari segi ekonomi perspektif. Kita nampak sebenarnya harga bukan yang satu faktor yang betul-betul increase eating illicit punya rokok. Sebenarnya adalah faktor-faktor lain. Lagipun kita kena berhati-hati daripada laporan-laporan yang dipapar daripada dalam internet yang kita nampak. Kita tahu percentage itu illicit
rokok sangat tinggi. So sebenarnya ini kena berhati-hati daripada sumber laporan tersebut. Baik doktor, apabila cukai dikenakan, kita tahu akan ada kemungkinan salah laku undang-undang seperti kegiatan penyeludupan barangan tersebut akan meningkat kerana pasti ada setengah pihak yang mahu mendapatkan rokok elektronik dengan harga yang murah, lalu pihak penjual pula mengambil jalan mudah dengan menyeludup. Melihat kepada keadaan sekarang, adakah kerajaan kita sudah bersedia mengawal selia kegiatan tersebut memandangkan penyeludupan rokok haram ini masih berleluasa? Ia seakan tambahan beban buat penguatkuasa terhadap satu lagi produk yang bakal diseludup. Dr. Wensi punya pandangan bagaimana? Kerajaan kita masih kena strongkan kita punya enforcement lah. Dari segi border control ini sebab kita boleh tengok kita punya illicit memang bukan tinggi seperti macam tobacco industry cakap, tapi pun kita punya illicit pun tinggi juga. So memang kalaulah kita lepaskan vape dalam industri kita, saya pun percaya akan ada juga illicit vape. So saya rasa lebih baiklah kita tak mau bagikan vape kepada kita masyarakat, biar kita punya rakyat sihatlah. Dr. Haniki, berkenaan dengan soalan yang sama saya ingin ajukan kepada doktor. Daripada sudut pandang Dr. Haniki sendiri, adakah kerajaan kita sudah bersedia untuk mengawal selia kegiatan tersebut dan memandangkan kita tahu penyeludupan rokok haram ini masih berleluasa dan dengan mengenakan duty excise ini akan menambah lagi beban buat penguatkuasa kita? Dr. Haniki, saya rasa doktor mute kan? Sorry. Okey. Sebenarnya saya sebut tadi, kita tengok Global Interference Index tu menunjukkan Malaysia ni banyak sangat campur tangan ataupun pengaruh industri tembakau. Dan kita lihat keuntungan yang dipaparkan oleh syarikat rokok multinasional ni, untungnya meningkat setaban tahun. Ya? Dan seperti mana kata Finas tadi, dan juga Prof. Dato' Lokman juga, kenapa tidak dinaikkan cukai rokok sejak 2019? Tidak dinaikkan jika benar-benar kerajaan mahu menambah peruntukan keperolehan atau hasil dapatan daripada cukai. Jadi dari segi satu aspek yang Finas kata tadi adalah kesediaan untuk mengawal. Saya jawapan senangnya tidak. Memang sangat tidak bersedia disebabkan kita tahu rokok yang seludup tu berleluasa tanpa kawalan. Yang jelas, ya, adalah tangkapan sedikit itu ini sekadar macam orang kata memberi sensasi dan sebagainya. Tapi adakah yang memberi impak terhadap operasi mereka? Tidak. Ya. Mereka masih mengawal keuntungan, masih banyak rokok seludup di mana-mana, penjualannya masih berlaku dengan mudah. Di tempat saya pun boleh didapati, di mana-mana juga. Jadi memang penguatkuasaan lemah. Ketirisan sempadan tinggi. Kita tak perlu lihat jauh, lihat je Singapura. Dia tu pulau kecil, orang kata, bolehlah dia nak kawal, bolehlah dia nak. Tapi ini adalah atas kehendak, prioriti. Betul. Jika kita hendak mengawal produk tersebut, kita naikkan cukainya kepada tahap yang efektif. Malaysia adalah salah satu negara yang telah menandatangani Framework Convention on Tobacco Control bawah Pertubuhan Kesihatan Dunia sedunia. Kita punya cukai Wensi dah sebut masih kurang daripada tahap yang dianjurkan, 65-70%. Kita masih tak mencapai. Jadi willpower, political willpower kurang atau hampir tak ada. Baik. Ya. Jadi kita perlu perbetulkan ni dan punca utamanya adalah korupsi. Kita sebut je lah secara mudahnya. Memang punca utamanya adalah korupsi atau rasuah. Sebab kita tahu tadi macam mana nikotin boleh bolos masuk ke dalam negara kita sedangkan ia memerlukan permit. Siapa yang benarkan? Adakah ahli farmasi berlesen A mengimport nikotin-nikotin ini daripada luar negara dengan tujuan untuk digunakan bagi penghasilan rokok elektronik? Tidak sama sekali.
Jadi macam mana boleh tiris? Ya. Jawapannya ada di situ. Baik, perbincangan kita, kesimpulan perbincangan kita selepas ini, anda jangan ke mana-mana. Kita telah pun sampai di penghujung perbincangan. Dr. Wensi mungkin boleh menyimpulkan perbincangan kita pada hari ini. Cukai rokok kesihatan rakyat bukan keutamaan, Doktor? Okey, terima kasih. Tadi punya perbincangan, kita boleh tengok dari segi Dr. Dato' Roman dan juga Prof. Haniki kasih punya cadangan. Dan ini kita boleh dengar, kita dapat perkataan lebih selamat sahaja daripada penggunaan vape. Kita bukan dengar selamat. So sebenarnya barang ni kita boleh rujuk kepada negara yang Thailand, Singapura, diorang memang tak lepas vape ini. Lagi juga kita kena selalu ingatkan macam rokok putih. Rokok putih punya bahaya kepada kesihatan kita, kepada kesihatan rakyat Malaysia. Dia memang ambil jangka masa panjang. So selagi sekarang kita tak ada research betul-betul cakap vape akan bawa bahaya macam mana, tapi itu cuma dalam jangka masa pendek. Jangka masa panjang kita tak tahu macam mana. Tapi kita boleh rujuk kepada rokok putih ni, memanglah dia tak bawa kesihatan baik kepada kita. Lagi sekarang kita dalam ini COVID-19 pandemic crisis, kita pun tahulah rakyat kita memang dalam kesusahan. Kenapa kita nak kita punya rakyat beli barang yang tak bawa kesihatan? Lebih baik kita punya rakyat simpan duit tu, beri barang makanan, tolongkan family semua, lagilah baik. Betul. Lagi juga dari segi hasil kerajaan, kenapa kita nak buat lagi satu benda, kita nak kontrol lagi satu benda baru. Kita sudah tengah kontrol kita punya rokok putih, lagi kita punya rokok cukai excise pada rokok putih ni baru je 4% per stick sahaja. Lagi ini tax punya rate pun baru sudah lama tak naik, sekurang-kurangnya 6 tahun macam tu. Sebab kali yang last kali yang naik itu adalah pada November 2015. So lebih baiklah kalau kita punya kerajaan nak cari hasil cukai kan, lebihlah baik kita naikkan teks kita punya rokok putih. Baik, terima kasih Dr. Wensi. Dr. Haniki, silakan. Okey, bagi saya punya pandangan lah. Saya dah bicarakan panjang lebar tadi betapa nikotin dalam rokok adalah sama saja dalam rokok putih ke rokok elektronik. Balik pada tujuan dia digunakan adalah untuk memastikan ketagihan berpanjangan. Penyakit yang akan datang tu kita dah tahu, ada beberapa penyakit yang kenal pasti, bahan-bahan berbahaya semakin dikenal pasti, volatile organic compound, radical compound. Benda-benda ni kita dah tahu akan menyumbang pada berbagai penyakit respiratory, cardiovascular dan masa hadapan adalah kanser. Saya macam saya kata tadi tidak mahu disumpah oleh generasi masa depan kerana tidak menghalang perkara ini daripada berulang kembali. Kita telah membuat kesilapan besar dengan membenarkan industri tembakau bertapak di negara kita. Saya tidak mahu dan tidak ingin melihat industri vape pula bertapak di negara kita dan masa hadapan ia akan mengundang pelbagai malapetaka yang menjahanamkan keluarga Malaysia. Baik. Terima kasih Dr. Haniki. Prof. Datuk, silakan. Saya berpandangan bahawa kerajaan dan pihak berkaitan perlu lebih peka terhadap kaedah dan manipulasi daripada pihak industri dalam isu-isu yang disebut yang kita telah bincangkan tadi. Pertama tadi kita cakap, tadi kita sentuh ada disentuh tentang isu rokok haram dan sebagainya. Saya melihat industri ini ada dua paradoks yang saya dah nampak, yang saya lihat sekarang. Satu dari segi harga. Kerajaan seperti Dr. Wendy cakap tadi, the last time kita naikkan cukai itu pada tahun 2015. Ya. Pada kadar 40 sen sebatang. Jadi cukai excise untuk 20 batang tu RM8. Cukai itu tidak pernah tak dinaikkan lagi sejak 2015. Tetapi industri rokok telah menaikkan harga pada 2018. Daripada RM17 kepada RM17.40. Kalau dia bimbang pasal kenaikan harga dengan kemasukan perlambakan rokok haram, kenapa dia naikkan harga? Saya tak nampak rasional di situ. Keduanya pasal isu tadilah katanya rokok elektronik ini akan membantu mengurangkan ketagihan. The business of the tobacco industry is to get to continue to have orang yang ketagih pada produk dia. Jadi apa yang kita lihat
kaedah-kaedah ini hanya membudayakan tabiat merokok itu. Yang itu yang kita tidak setuju dan kita tentang. Jadi saya merasakan bahawa kita perlu tegas dalam strategi kita ini untuk tidak, supaya generasi muda ini tidak dibudayakan dengan isu-isu ini dan supaya mereka membesar menjadi orang dewasa yang tidak berokok. Ya. Dan oleh itu kawalan ketat perlu dilaksanakan dengan satu sistem undang-undang yang lebih komprehensif. Betul. Jadi saya mensyaratkan supaya kementerian segera membentangkan akta rokok yang telah dibincangkan beberapa tahun. Yap. Yang sejak saya dalam perkhidmatan sampai pesara ini pun masih lagi belum diluluskan lagi. Ya. Dan benda ini perlu dilakukan supaya isu-isu yang kita sebutkan tadi dapat dikawal. Baik. Apa juga kaedahnya. Amal ni kalau industri kata ini bagus untuk mengurangkan ketagihan, kawal di bawah undang-undang yang jelas. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Datuk. Maaf Datuk, masa sangat mencemburui kita. Di telinga saya penerbit banyak kali mengatakan sudah overrun. Baik, mengakhiri analisis hari ini, suka untuk saya simpulkan strategi cukai eksais ini bukanlah jalan keluar sebenar dalam membangunkan masyarakat bebas tanpa rokok. Hasil cukai yang dilapor mampu menjana pendapatan negara juga diragui berikutan kenaikan kos penguasaan termasuk kos makmal untuk menganalisis cecair haram yang dijual serta pembiayaan hospital kerajaan terhadap penyakit yang bakal berakar di negara ini disebabkan produk ini. Kita tidak mahu merasionalisasi cukai eksais ini hanya akan mengakibatkan kerugian kepada kerajaan dan bukannya keuntungan keuangan. Lebih buruk, memberikan legitimasi kepada industri bakal membudayakan tabiat merokok di kalangan anak muda. Sekian analisis saya, Financinos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.